Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian hadis 40 berpandukan kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Tadi setelah menyatakan nas hadis 4 hadis yang menggalakkan seseorang memelihara 40 hadis, maka Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan nama-nama ulama Islam sebelumnya yang pernah menghimpunkan 40 hadis tersebut. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyebutkan ulama yang pertama sekali menghimpunkan hadis 40 tersebut ialah Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Kemudian diikuti dengan Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi, Al-Alimur Rabbani, sehinggalah akhir sekali Imam Nawawi memberitahu dan ramai lagi ulama-ulama yang tidak dapat dikira dari kalangan ulama dahulu dan ulama terkemudian. Jadi insyaAllah dalam beberapa masa yang ringkas ni kita akan berkenalan dengan ulama-ulama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi pertama sekali yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ialah Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Jadi Imam Abdullah ibn al-Mubarak, dia ialah dari kalangan tabi'ut tabi'in. Maksudnya anak murid kepada mereka yang pernah belajar dengan sahabat radhiyallahu anhum. Dan Imam Abdullah ibn Mubarak dia lahir pada tahun 18 Hijrah di Maru, maksudnya di negara yang diistilahkan sebagai Turkmenistan. Dan negara tersebut pada hari ini berada di antara Iran, Afghanistan dan Uzbekistan. Dan dia meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah di salah sebuah bandar di Iraq. Jadi Imam Abdullah ibn Mubarak dia lebih tua daripada Imam Syafi'i dalam lingkungan umur 32 tahun. Jadi sebelum kita membincangkan tentang Imam Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama yang amat agung, jadi dinyatakan dalam riwayat hidupnya tentang sifat bapanya, maksudnya ketakwaan bapa dan amanahnya bapa Abdullah ibn Mubarak. Jadi diriwayatkan bahawa bapanya iaitu Al-Mubarak ibnu Wadih. Bapanya bekerja sebagai salah seorang yang menjaga kebun bagi salah seorang orang kaya di zaman tersebut, dan setengah ulama mengatakan orang tersebut ialah qadi pada kawasan tersebut. Jadi tuan kebun tadi datang pada satu hari berkata kepada Al-Mubarak, maksudnya bapa kepada Abdullah, dia berkata, berikan kepada aku satu buah delima, sebiji buah delima yang manis. Lalu Al-Mubarak pun pergi kepada pokok dan mengambil satu buah. Lalu dibuka dan didapati buah tersebut masam. Jadi tuan kebun tadi berasa marah. Dia kata, aku minta daripada kamu buah yang manis, tetapi kamu memberikan aku buah yang sebaliknya. Dia kata, berikan balik semula, pergi ambil lagi buah yang manis. Jadi Al-Mubarak pergi dan mengambil semula buah tersebut, dan apabila dia datang, dia bawa juga dengan buah yang sama, maksudnya buah yang tidak manis. Maka tuan tersebut amat marah. Lalu ditanya kepada maksudnya tuan tadi berkata kepada Al-Mubarak, adakah kamu tidak boleh membezakan mana satukah buah yang manis dan mana satukah buah yang tidak manis? Maka dia kata tidak.
Jadi dia tanya, mengapa kamu tak boleh membezakan? Dia kata, li'anni ma akaltu minhu syai'an. Kerana aku tak pernah makan daripada buah-buah yang ada di pokok-pokok ini, hatta a'rifahu, macam mana aku nak mengetahuinya. Jadi tuan kebun tadi pun berkata, macam mana pula kamu tak pernah makan? Dia kata, li'annaka ma azinta li bil akli minhu. Jadi Al-Mubarak berkata, kerana kamu tidak pernah mengizinkan kepada aku untuk aku makan daripada buah-buah tersebut. Jadi tuan kebun tadi berasa amat hairan dan berasa amat takjub dengan amanah yang berada pada diri Al-Mubarak. Maka dia tanya pekerja-pekerja yang lain. Maka pekerja-pekerja yang lain pun berkata, memang benar, kami tak pernah melihat dia tadi makan daripada mana-mana buah daripada kebun ini. Maka tuan kebun tadi memuliakan Al-Mubarak dan dia berkata, daku mempunyai seorang anak perempuan yang amat cantik, yang ramai orang datang meminangnya. Jadi, wahai Mubarak, dia tanya kepada bapa dari Abdullah tadi, siapakah yang kamu rasa sepatutnya aku kahwinkan anak perempuanku ini? Jadi, Al-Mubarak berkata, manusia di zaman jahiliyah, mereka akan kahwinkan anak-anak mereka kerana memandang kepada nasab keturunan, kerana megahnya dengan nasab keturunan. Adapun dia kata orang Yahudi akan menikahkan anaknya kerana harta. Adapun orang Nasrani, kan, mereka akan menikahkan anaknya kerana kecantikan. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, mereka menikahkan anaknya lidin kerana agama. Jadi tuan kebun tadi berasa amat gembira dengan pendapat tersebut. Lalu tuan kebun tadi balik dan memberitahu kepada isterinya bahawa sesungguhnya aku tidak melihat seseorang yang layak untuk anak kita ni melainkan Al-Mubarak, pekerja kita. Jadi dia pun menikahkan anak perempuannya dengan Al-Mubarak, maka lahirlah Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu. Jadi difahami daripada keadaan tersebut bahawa seseorang yang baik, seseorang yang bersih dirinya, kan, seseorang yang amanah akan melahirkan, akan menjadi tempat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilahirkan zuriat-zuriat yang agung. Jadi itulah kepentingan tazkiyah kepada kedua ibu bapa. Kan, maksudnya tazkiyah sebelum mereka tadi mendirikan rumah tangga. Moga-moga anak yang roh-roh yang bersih akan dikurniakan untuk masuk ke dalam anak apabila kedua ibu bapa tadi bersih. Kerana kita maklum, roh yang bersih, kan, maksudnya roh yang mulia, tidak akan duduk di tempat-tempat yang kotor. Jadi daripada sebab itu, kan, Allah Ta'ala memilih kedua ibu bapa tersebut untuk melahirkan seorang ulama yang agung di zaman ini, iaitu Abdullah ibn Mubarak. Dan kedua, kita bincangkan hubungan atau kita kaji Abdullah ibn Mubarak daripada dua sudut ni. Pertama, hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita istilahkan sebagai fardu ain. Dan yang kedua, kita bincangkan hablum minan nas, hubungannya dengan manusia. Adapun daripada sudut sifat dirinya, maksudnya dinyatakan daripada Hasan ibn Isa, maknanya ramai daripada sebahagian daripada sahabat-sahabat Abdullah ibn Mubarak seperti Fadl ibn Musa, Khalid ibn Husain, Muhammad ibn Nadir, mereka berkata, kami duduk membilang kelebihan-kelebihan ataupun sifat-sifat kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak. Maka mereka berkata, kami mendapati dia tadi mempunyai ilmu, maksudnya al-ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mempunyai ilmu fiqh, kan, maksudnya ilmu fiqh yang zahir, dan dia adalah manusia yang mempunyai adab yang amat tinggi, kan. Adab tu dimaksudkan ialah hubungan kerohaniannya, dan dia mahir dalam ilmu nahwu, bahasa Arab, zuhud, lidahnya amat fasih, menghafal syair-syair, bangun pada waktu malam, ahli ibadat, ialah orang yang kuat menunaikan haji, berperang, orang yang amat berani, mahir di dalam bidang kepahlawanan, dan badan yang mempunyai amat kuat, dan meninggalkan kalam pada perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan dia seorang manusia yang amat insaf, dan manusia yang amat sedikit berdebat dengan sahabat-sahabatnya. Jadi daripada Ibnu Uyainah berkata, nazartu fi amri sahabah wa amri Abdullah, dia kata, aku mengkaji sifat-sifat sahabat dan sifat Abdullah bin Mubarak, fama ra'aitu lahum alaihi fadlan illa bi suhbatihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ah. Jadi dia berkata, aku tidak dapat melihat perbezaan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan Abdullah bin Mubarak, melainkan sahabat-sahabat mereka pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka pernah pergi berperang bersama-sama dengan Nabi SAW. Adapun dia kata sifat-sifat yang lain, ketakwaan, akhlak, semua tu
hampir sama dengan apa yang mereka dapati pada sahabat radhiyallahu anhum. Dan kedua, kita masuk daripada sudut dia memulakan pengajian dan bagaimanakah Abdullah ibn Mubarak mempelajari ilmu agama. Jadi fabada'a fi talabihi wa huwa ibnu 20 sanah. Jadi dia mula menuntut ilmu pada ketika dia berumur 20 tahun. Maksudnya ramai ulama kan mereka mula menuntut ilmu daripada kecil, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, tapi Abdullah bin Mubarak dia memulakan pengajian yang lewat. Tapi disebabkan kesungguhannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kepadanya ilmu. Tadi Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata, "Aku mendengar bapaku berkata, Abdullah ibn Mubarak telah berjalan kepada 1/4 dunia kerana menuntut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Syam dan Jazirah, Basrah dan Kufah, menziarahi tempat-tempat tersebut untuk meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara syekh yang paling awal Abdullah ibn Mubarak pergi kepadanya untuk menuntut ilmu ialah Ar-Rabi' ibn Anas al-Khurasani. Maksud ini salah seorang syekh yang pernah meriwayatkan hadis dan dia berada di dalam penjara. Jadi dinyatakan bahawa Abdullah ibn Mubarak dia membuat helah agar dia pun dimasukkan juga dalam penjara tersebut sebentar, lalu dia meriwayatkan sebanyak 40 hadis daripada Syekh Rabi' ibn Anas al-Khurasani. Dan daripada Ahmad ibn Sinan al-Qattan, dia kata bahawa sesungguhnya Abdullah ibn Mubarak datang menuntut ilmu, kan salah seorang guru yang dia pergi ialah Hamad ibn Zaid. Jadi Hamad ibn Zaid ni lebih tua kan daripada Abdullah bin Mubarak sebanyak 20 tahun. Dan apabila Abdullah bin Mubarak dia sampai kepada Hamad ibn Zaid, maka Hamad bin Zaid tadi bermandang kepadanya dan dia melihat satu orang yang amat sempurna. Lalu dia berkata, "Kamu daripada mana?" Dia kata, jadi Abdullah bin Mubarak kata, "Aku daripada Khurasan," kan daripada Maru. Jadi Syekh tadi berkata, "Adakah kamu mengenal satu orang yang masyhur di Khurasan yang bernama Abdullah ibn Mubarak?" Maka dia pun menganggukkan kepala, kata, "Ya, aku kenal." Jadi Syekh tadi berkata, "Ma fa'ala?" Apakah yang orang tu sedang buat sekarang? Maksudnya Abdullah bin Mubarak di Khurasan dia tengah buat apa? Jadi Abdullah bin Mubarak dia kata, "Huwallazi yukhatibuka." Dialah orang yang sedang bercakap dengan kamu sekarang. Jadi Syekh tadi amat terkejut dan dia amat gembira. Kan tadi dia salam dan memeluknya. Nah itu walaupun Abdullah bin Mubarak maksudnya dia dah terkenal kan di tempatnya, kan, maksudnya namanya tersebar ke seluruh dunia, tapi dia tetap pergi mempelajari ilmu. Dan Abdullah bin Mubarak juga berkata, "Hamaltul ilma an 4,000 syekh." Aku mengambil ilmu daripada 4,000 orang syekh. Farawaitu an 1,000 syekhin. Dan aku meriwayatkan hadis daripada 1,000 orang guru. Jadi sekarang kita dapat lihat ilmu yang dipelajari oleh Abdullah ibn Mubarak lebih luas kan daripada hadis yang diriwayatkan. Maksudnya guru hadis ni ada 1,000 orang je, tetapi ilmu lain kan, maksudnya ilmu tafsir kan, ilmu tasawuf kan, ilmu bahasa Arab. Jadi disebabkan ilmu lain yang lebih luas tadi kan, maka dia tadi meriwayatkan dia daripada 4,000 orang guru. Dan ditanya Ibnul Mubarak, maksudnya satu ketika Abdullah ibn Mubarak menghadiri satu majlis Sufyan ibn Uyainah. Jadi pada ketika majlis Sufyan ibn Uyainah, salah seorang ulama di zaman tersebut, apabila Abdullah ibn Mubarak hadir, maka orang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak di hadapan Sufyan ibn Uyainah. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, "Inna nuhina an natakallama 'inda akabirina." Kami dilarang untuk bercakap ketika wujudnya ulama-ulama yang besar dari kalangan kami. Jadi itu adab semasa dia tadi mempelajari. Maksudnya dia tidak menzahirkan ilmunya semasa gurunya masih ada di hadapan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kan salah seorang pengasas salah satu daripada 4 mazhab, dia berkata, "Lam yakun ahadun fi zaman Ibn Mubarak atlaba lil ilmi minhu." Kan tidak wujud seorang pun di zaman Abdullah ibn Mubarak yang lebih kuat menuntut ilmu daripada Abdullah ibn Mubarak. Dan ditanyakan kepada Abdullah ibn Mubarak, "Ila mata taktubul ilm?" Kan sampai bila kamu nak menulis ilmu ni, nak belajar. Sebab salah satu tabiat Abdullah ibn Mubarak, dia akan menulis. Sama ada dia sendiri tulis apa saja faedah yang dia dapat, ataupun dia mengarahkan anak muridnya menulis. Jadi
Abdullah ibn Mubarak kata, la'allal kalimata allati antafi'u biha lam aktubha ba'd. Dia kata, aku akan terus menulis, aku akan terus belajar daripada siapa saja pun, kan, daripada orang yang lebih muda kan, ataupun daripada orang siapa sekali pun, sebab dia kata boleh jadi kalimat yang aku akan dapat manfaat daripada kalimat tersebut, aku belum mendengarnya lagi, ataupun saya belum lagi menulisnya. Jadi itulah rendah diri kan? Maksud jangan sekali-kali kita menyangka kita dah berilmu ataupun kita dah pandai ataupun sudah tak perlukan lagi kepada orang yang membimbing dan mengajar kepada kita. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, dia berkata, ma auda'tu qalbi syai'an qattu fakhanani. Tidak pernah aku simpan di dalam hatiku mana-mana ilmu, lalu ilmu tersebut mengkhianatiku. Kan, mengkhianatiku maksudnya ilmu tadi hilang ataupun dilupakan. Maksudnya ini salah satu kurniaan yang Allah berikan kepada dia. Maksudnya dia mempunyai ingatan yang amat kuat. Sekalipun dia menulis, kan, dia menulis ilmu-ilmu daripada daripada guru-gurunya tadi. Tapi walaupun dia menulis, tapi sebenarnya ilmunya berada di dalam hatinya. Maka sebab itulah satu ketika bapa dia berkata, bapanya mengugut, dia saja menguji anaknya. Bapa Abdullah bin Mubarak tadi berkata, la in wajadtu kutubaka la ahriqannahu. Dia kata, kalau aku jumpa buku-buku kau, aku akan membakar buku kamu tersebut. Maka Abdullah berkata, wa ma alayya min zalik. Dia kata, aku tak ada masalah pun kan kalau nak dibakar buku-bukunya. Wa huwa fi sadri, semua kitab-kitabku berada di dalam diriku. Dan satu ketika Harun al-Rashid menangkap satu orang zindik di zamannya. Kemudian Harun al-Rashid memerintahkan agar dipancung orang zindik tersebut. Tapi sebelum tu orang zindik tadi berkata, kenapa kamu nak pancung aku ni? Jadi Harun al-Rashid berkata, aku nak merehatkan manusia daripada kamu. Kan, maksudnya aku nak menyelamatkan manusia daripada kejahatan kamu. Maksudnya mereka cipta hadis, memalsukan hadis ke atas Rasulullah SAW. Tapi sebelum orang yang zindik tadi dibunuh, dia kata, adakah kamu mampu untuk menyelamatkan manusia? Padahal aku telah memalsukan alfi hadisin, 1000 hadis yang aku reka cipta dan aku palsukan dan aku sebarkan di kalangan manusia dengan seolah-olah hadis tersebut daripada Rasulullah SAW. Jadi apabila zindik tadi berkata sedemikian, Harun al-Rashid berkata, aku tak ada risau pun. Aku tak risau apa saja perbuatan kejahatan yang kamu buat, kerana di dalam rakyatku ni ada dua orang manusia. Pertama sekali ialah Abu Ishaq Al-Fazari dan kedua ialah Abdullah ibn Mubarak. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kedua-dua mereka akan mencari hadis palsu yang kamu dustakan ke atas Rasulullah SAW, dan mereka akan mengeluarkan hadis palsu tersebut satu huruf demi satu huruf daripada kitab-kitab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu daripada sudut betapa kuatnya pengajian dan khidmatnya kepada agama Islam. Dan kedua, kita rujuk daripada sudut ibadat Abdullah ibn Mubarak. Jadi An-Nu'aim ibn Hammad, dia berkata, ma ra'aitu aqala min ibn al-Mubarak. Aku tak pernah melihat manusia yang lebih sempurna akalnya daripada Abdullah ibn Mubarak. Wala aksar ijtihadan fil ibadah. Dan aku tak pernah melihat manusia yang sangat kuat beribadat melebihi daripada Abdullah ibn Mubarak. Jadi bagaimana contohnya ibadatnya amat kuat dari? Jadi diriwayatkan daripada Muhammad bin A'yun. Dia ialah seorang sahabat kepada Abdullah bin Mubarak. Dan suatu ketika dia bermusafir bersama-sama dengan Abdullah bin Mubarak. Dan dia ialah sahabat baiknya, kan? Tapi pada ketika satu malam, semasa dalam peperangan tadi tu, dari Abdullah bin Mubarak, dia meletakkan kepalanya seolah-olah dia tadi tidur. Jadi kawan dia pun duduk di sebelahnya dan dia pun menzahirkan yang dia tadi tidur. Kemudian apabila Abdullah bin Mubarak melihat sahabatnya dah tidur, maka Abdullah bin Mubarak pun bangun dan dia tadi memulakan sembahyangnya. Jadi dia daripada malam tadi tu, daripada selepas isyak tadi, dia memulakan sembahyang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah terbit matahari, maksudnya sampai kepada subuh. Jadi kawan dia kata, aku sentiasa memerhatikan apa yang dia buat. Sememangnya dia tak tidur langsung. Dan apabila besoknya, apabila dah masuk waktu subuh, jadi Abdullah bin Mubarak pun datang mengejutkan aku, kerana Abdullah bin Mubarak menyangkakan yang aku sedang tidur. Kemudian apabila datang dia mengejutkan aku, maka aku bagi tahu, wahai Muhammad. Dia kata, wahai saudaraku Abdullah bin Mubarak,
Sesungguhnya aku tidak tidur, kan, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu buat pada malam ini. Tadi apabila Abdullah bin Mubarak mengetahui bahawa sahabatnya memerhatikannya, maka sahabat dia berkata, semenjak daripada malam tersebut, Abdullah bin Mubarak marah kepadaku. Kan, maksudnya dia tidak bercakap denganku dan tidak bergurau senda lagi denganku sepanjang peperangan tersebut. Seolah-olah Abdullah bin Mubarak nak memberitahu, mengintai ataupun melihatnya beribadat tadi adalah satu benda yang tidak disukai. Jadi kawan dia berkata, itulah satu kalinya aku dapat melihat dia beribadat, dan dia kata aku tak pernah jumpa lagi manusia yang amat menyembunyikan ibadat, amat menyembunyikan kebaikan melebihi daripada Abdullah bin Mubarak. Dan yang keduanya tentang ibadat puasanya. Daripada Ismail ibn Ayyash, dia berkata, sahabat-sahabatku meriwayatkan kepadaku bahawa sesungguhnya mereka bersama-sama dengan Abdullah ibn Mubarak daripada Mesir kan menuju ke Mekah. Jadi Abdullah bin Mubarak memberi makanan-makanan kepada sahabat-sahabatnya sepanjang perjalanan tersebut, wa huwa sha'imud dahr, padahal dia kekal berpuasa sepanjang zaman. Jadi kita dapat lihat dia mengekalkan tahajudnya walaupun dalam keadaan musafir berperang, dan dia kekal berpuasa walaupun dalam keadaan musafir menunaikan haji. Dan ini satu riwayat menceritakan tentang ibadat haji yang dibuat oleh Abdullah ibn Mubarak. Maksudnya setengah ulama mengatakan dia menunaikan haji setahun, dia berjihad berperang di jalan Allah setahun. Cuma pada satu ketika semasa Abdullah bin Mubarak bersama dengan rombongannya sedang berjalan menunaikan haji, maksudnya semasa mereka berjalan dalam rombongan tadi, mereka membawa binatang-binatang ternakan untuk mereka makan sepanjang perjalanan tersebut. Tiba salah satu daripada burung yang mereka bawa untuk mereka makan tadi mati di tengah jalan. Jadi diperintahkan agar burung tadi dibuang lah, kan? Maksudnya diletakkan di tempat satu tempat tertentu. Kerana burung tadi telah mati dan dihukumkan sebagai bangkai. Jadi sahabat-sahabat ni berjalan di hadapan, dan Abdullah bin Mubarak dia jalan akhir sekali, di belakang rombongan tersebut jauh lagi. Jadi apabila dia jalan di akhir, kan dia dapat melihat apabila mereka dah buang burung tadi, tiba-tiba dia dapat melihat satu orang perempuan datang keluar daripada satu rumah yang berdekatan dengan tempat buangan burung tersebut. Jadi seorang perempuan tadi datang. Seorang budak perempuan, dan dia mengambil burung tersebut, burung yang dah dihukumkan sebagai bangkai tadi. Jadi Abdullah bin Mubarak dia melihat keadaan tersebut dan dia bertanya. Dia kata, kenapa kamu ambil burung ni padahal burung ni tak sah dimakan kerana dia dah menjadi bangkai? Jadi perempuan tadi berkata, aku dan salah seorang lagi daripada saudaraku perempuan berada di dalam rumah ini. Kami tidak mempunyai sesuatu apa makanan pun, melainkan pakaian kami ini saja. Maka sesungguhnya bangkai telah dihalalkan kepada kami. Jadi dia kata, satu masa dahulu bapa kami adalah seorang yang kaya, mempunyai harta yang amat banyak, tetapi dia telah dizalimi dan hartanya telah diambil dan bapaku telah dibunuh. Dan apabila Abdullah bin Mubarak mendengar kisah tersebut, dia panggil salah seorang daripada rombongan tadi yang membawa barang bekalan Abdullah bin Mubarak tadi. Dia panggil wakilnya, dia kata, datang sini. Berapa banyak harta yang kita ada ni, berapa banyak bekalan yang kita bawa semasa dalam rombongan yang kita nak pergi haji ni. Jadi dia punya pembantu ni kata, kira-kira kita ada dalam 1,000 dinar yang kita bawa daripada rumah kita untuk pergi menunaikan haji. Jadi Abdullah bin Mubarak berkata, ambil 20 dinar saja. Jadi 20 dinar ni cukuplah untuk kita membiayai perjalanan kita daripada tempat ni untuk patah balik semula ke Maru. Dan semua harta-harta dia, kan, baki duit dan segala tunggangan sekali dia serahkan kepada perempuan tersebut. Kemudian akhir sekali Abdullah bin Mubarak berkata, "Fahaza afdalu min hajjina fi hadzal 'am thumma raja'a." Dia kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya apa yang kita buat sekarang ni lebih afdal daripada haji kita pada tahun ni. Kemudian Abdullah daripada tempat tersebut dia patah balik ke negaranya. Jadi itulah kefahaman bahawa ibadat yang paling agung ialah ibadat menolong manusia, ibadat yang berkaitan dengan kemanfaatan dengan manusia melebihi daripada ibadat khusus yang kita buat berseorangan. Dan daripada sudut tasawuf, ibadat, uzlah Abdullah bin Mubarak, maksudnya daripada Nu'aim ibn Hamad, dia berkata Abdullah bin Mubarak dia selalu duduk bersendirian di dalam rumahnya. Maka orang bertanya, kamu tak rasa sunyi ke? Dan tak ada kawan bercakap, duduk seorang-seorang. Jadi Abdullah bin Mubarak berkata, kaifa astawhish? Kan, bagaimanakah aku boleh merasa sunyi? Wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Padahal aku sentiasa bersama-sama dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Maksud dia kata aku sentiasa membaca hadis-hadis Nabi Muhammad dan membaca kalam-kalam sahabatnya. Dan dinyatakan juga bahawa satu orang menyapa Abdullah bin Mubarak, dia kata selepas sembahyang berjemaah, kenapa kamu tak duduk sembang-sembang bersama kami? Jadi Ibnu Mubarak berkata, ajlis ma'as sahabah wat tabi'in. Aku nak balik, nak duduk bersama sahabat-sahabat dan tabi'in. Aku nak mengkaji kitab-kitab mereka, apa yang mereka riwayatkan. Dia kata, apa yang aku nak buat bersama-sama korang ni? Antum taghtabunan nas. Kerja kamu ialah mengumpat manusia je. Jadi dan Abdullah bin Mubarak juga berkata, hubbud dunya fil qalb wal dhunub ihtawashathu famata yasulul khairu ilaihi. Jadi salah satu yang Abdullah bin Mubarak nasihatkan kepada kita, sekiranya kecintaan dunia berada di dalam hati, itu satu masalah dah. Kan semata-mata cinta dunia itu saja ialah racun kan, yang merosakkan hati. Tiba-tiba ditambah lagi wazunub ihtawashathu, dan dosa mengelilingi hati tersebut, titik hitam dan seumpamanya. Jadi Ibnu Mubarak berkata, famata yasilul khairu ilaihi, bilakah kebaikan boleh sampai kepada hati tersebut? Macam mana nak datang nur daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh racun cinta dunia dan dosa yang mengelilinginya. Ibnu Mubarak berkata, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku amat mencintai orang-orang soleh dan aku bukan pun dari kalangan mereka. Inilah akidah ulama radhiyallahu anhum. Tak pernah langsung mereka menganggap diri mereka amat baik. Kan bahkan mereka sentiasa mengatakan mereka lah manusia yang paling berdosa, yang paling buat maksiat, paling jahil dari kalangan segala manusia. Wa ubghidut talihin, dan aku tak suka juga orang yang buat maksiat. Ini faedah apabila kita berilmu. Apabila kita mengaji, kita akan dapat melihat banyaknya kesilapan dan banyaknya maksiat yang dilakukan secara zahir dan batin. Itu faedah ilmu untuk kita membezakan antara hak dan batil. Cuma bukan apabila kita mempunyai ilmu kita menghukumkan orang jahat dan kita baik. Kan bahkan Ibnu Mubarak dia kata, aku amat benci kan orang-orang yang berbuat maksiat, tapi dia kata wa ana syarrun minhum. Aku lebih jahat lagi daripada orang yang buat maksiat tu. Itu akidah yang kita kena ada di dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita memuji diri kita sendiri. Dan ditanya Abdullah ibn Mubarak, apakah takabur? Jadi dia menjawab, takabur kamu menghina manusia. Apabila kita memandang rendah kepada manusia, itu diistilahkan sebagai takabur. Dan ditanya pula kepada Ibnu Mubarak, apakah yang dimaksudkan dengan ujub? Maksudnya membangga diri. Dia kata ujub tadi ialah kamu melihat ada di sisi kamu sesuatu kelebihan yang tiada pada orang lain. Semata-mata kita menganggap diri kita lebih, aku ada ilmu ni, aku ada kemahiran ni, aku ada harta ni, aku ada muka lebih cantik, aku ada, itu semua dipanggil sebagai ujub. Jadi akhir sekali dia kata, wala a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Tidaklah aku ketahui sifat paling jahat yang ada dari kalangan orang yang semayang melebihi daripada sifat ujub tersebut. Maksudnya orang yang semayang, kebanyakannya dia dah meninggalkan maksiat yang zahir seperti minum arak, berzina, mencuri. Tapi masalah yang berbahaya, yang kebiasaannya jarang selamat daripada orang yang beribadat ialah al-ujub. Maksudnya apabila dia beribadat banyak, dia akan rasa aku banyak ibadat. Dia akan aku lebih beribadat daripada orang lain. Dan yang akhir sekali kita tutup dengan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelebihan yang amat agung kepada Abdullah bin Mubarak di dunia dan di akhirat. Maksudnya perkara tersebut dikaji oleh satu orang manusia yang bernama Qasim ibn Muhammad. Jadi Qasim ibn Muhammad berkata, kunna nusafiru ma'abnil Mubarak fakasiran ma kana yakhturu bibali. Maksudnya Qasim bin Muhammad berkata, satu ketika kami bermusafir bersama-sama dengan Ibnu Mubarak dan selalu terlintas di dalam hatiku, bi ayyi syai'in fadala hadzal rajul alaina, fuddila hadzal rajul alaina. Dia kata, sebab apakah orang ni, maksudnya yang hidup sezaman dengan Ibnu Mubarak, dia kata kenapakah Ibnu Mubarak ni dia dilebihkan daripada kami. Maksudnya dia tadi diangkat namanya, masyhur namanya seluruh negara-negara Islam. Dia kata, in kana yusalli fa inna nusalli. Dia kata sekiranya dia sebab dia semayang, kami pun semayang juga. Dia kata, wa in kana yasum, dan sekiranya dia berpuasa, kami pun puasa juga. Dan sekiranya dia tadi sebab dia tadi pergi perang, berjihad, dia kata kami pun pergi perang juga. Sekiranya dia tadi menunaikan haji, maka kami pun menunaikan haji juga. Jadi dia kata pada satu ketika kami pun musafir bersama-sama Ibnu Mubarak. Jadi pada satu ketika dalam perjalanan kepada Syam, maksudnya dia orang tengah berjalan kan, dalam rombongan tersebut, tiba-tiba api obor yang dipasang sepanjang perjalanan tersebut terpadam. Dan apabila terpadam,
masa tu singkat je kan, maksudnya perjalanan tu, terpadamnya api tu dalam masa yang singkat. Kemudian salah seorang daripada sahabat kami mencari minyak dan pelita dan menghidupkan lampu tersebut. Dan apabila dihidupkan semula pelita tersebut, aku memandang kepada wajah Abdullah ibn Mubarak dan aku dapat melihat serta merta janggutnya dan matanya mengalirkan air mata yang amat banyak. Oh, jadi dia kata ni lah. Jadi aku berkata dalam diriku, bihazihil khasyah, dengan sebab sifat khasyah, maksudnya amat takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni melebihi kita daripada sudut ketakwaannya. Jadi sememangnya zahir semua orang semayang, kan, zahirnya semua orang beribadat, semua orang pergi haji. Tapi siapakah dari kalangan manusia yang dikurni dengan sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dinyatakan boleh jadi Abdullah ibn Mubarak semasa terpadam pelita tersebut, dia teringat akan kebangkitan hari kiamat. Maksudnya dipadam dunia ni dan ditukarkan kepada hari kiamat. Dan akhir sekali Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma rafa'ahu Allah illa bi khasyatin kanat lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat nama Abdullah bin Mubarak di dunia sebelum di akhirat. Semasa dia hidup lagi sebelum dia mati, kan, illa bi khasyatin, melainkan dengan sifat khasyah, hatinya amat takut kepada Allah, kanat lahu, yang ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu beberapa sudutnya kita boleh bincangkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Jadi moga-moga dapat menjadi satu pengajaran, panduan kepada diri kita. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua.